Bila Auf masuk, dia pun duduk. Nabi kata, ya Auf, u'dud sittan baina yadayis sa'ah. Kira ada 6 benda di antara aku dengan kiamat. Wahai Auf, kira lah ni aku nak sebut kat kamu, ada 6 benda di antara sekarang sampai kiamat. Nabi pun kata, awwaluhunna mauti. Nombor 1 ialah kematianku. Kamu tengok 6 ni berlaku, lepas tu kiamat. Nabi kata, awwaluhunna mauti. Nombor 1 kewafatanku. Auf pun teriak. Lala tu teriak. Terus menangis dia, Auf. Menangis dia sampai Nabi kata, Auf, berhenti. Kata Auf, bila Nabi suruh aku berhenti, baru aku berhenti. Kita baca kisah Nabi wafat, hirup kopi lagi. Selepas Rasulullah wafat, hirup zat. Tak boleh. Para sahabat pun berbincang. Oh, tak ada apa. Tak ada apa. Macam berita kata Maidin nak buka aja minggu depan, tak ada apa. Maka para sahabat pun menjadi sedih dengan kewafatan Rasulullah. Dia pun baca cokodok pula. Seketui mana ada 3 kali. Tuan-tuan tengok sahabat. Bukan Nabi cerita pasal kewafatan dia, Nabi duk buat sedih, lepas ni aku tak ada, hampa habis lah, hampa nak pergi dengan siapa, lepas ni aku tak ada. Nabi sebut satu je. Nabi kata, wahai Auf, kira 6 ni berlaku, kemudian kiamat. Pertamanya kematianku. Satu ayat ya. Satu kataan, bukan ayat, satu kataan, kematianku. Menangis Auf, fastabkai itu. Sampailah Nabi kata, wahai Auf, berhenti. Hatta ja'ala Rasulullah yuskituni. Auf kata sampai Nabi mententeram dan mendiamkan aku. Auf pun kata, yang pertama. Kemudian Nabi kata, Fathu Baitul Maqdis. Pembukaan Baitul Maqdis. Hak nombor 1 jadi tuan-tuan. Kewafatan Rasulullah. Satu masjid boleh jawab. Nabi dah wafat. Nabi kata nombor 2, Baitul Maqdis di bawah pimpinan umat Islam. Pernah lagi Baitul Maqdis di bawah pimpinan umat Islam? Pernah, dah 2 kali dah. Sekali zaman Sayyidina Umar, sekali zaman Salahuddin Al-Ayyubi. 2 kali lah. Bila Nabi sebut yang kedua, Auf ibn Malik kata Ats-Tsaniyah, 2. Nabi tak kira, Nabi sebut ya, Auf yang duduk kira. Nabi nak suruh dia kira. Kemudian Nabi pun sebut Mutanun yakunu fi ummati ya'khudhuhum mithla qu'asil ghanam. Nabi kata dia main satu penyakit yang akan berlaku kematian. Bukan penyakit, Nabi kata akan berlaku kematian di kalangan umat aku. Kematian ini adalah seperti satu penyakit yang apabila kena binatang ternakan, semua bakal mati. Iaitu akan jadi banyak kematian yang mengejut di akhir zaman. Umur 8 tahun mati, 11 mati, 17 mati, 20-an mati, 30-an mati, 40-an mati, 50-an mati. Sehingga zaman ini, ni zaman hak saya dengan tuan-tuan hidup ni, peratus 30-an, 40-an, 20-an yang meninggal sama banyak dengan hak 60-an. Buatlah kajian, benda ni dia kena kaji, baru kita renung, kita boleh insaf. 2 minggu sebelum nikah meninggal, 2 minggu selepas nikah meninggal, keluar nak pergi market meninggal, keluar nak pergi raya meninggal, keluar balik daripada ziarah orang meninggal. Tak ada apa, meninggal. Perasan kau tak perasan? Bukan orang jauh dah. Kadang jiran Allah ambil, kadang kawan-kawan Allah ambil, kadang adik-beradik kita Allah ambil. Ustaz ke, artis ke, menteri ke, peniaga ke, masyhur ke, tak masyhur ke, tak kaya ke, jutawan
Ni Tuhan duk bertunjuk ni. Tuhan ambil jutawan. Allah nak bagi tahu tak ada kira. Kematian mengejut ini jadi banyak. Macam kena penyakit. Nabi kata, Auf, tengok 6 benda ni, bila berlaku 6 ni, kiamat. Nombor 1 jadi, nombor 2 hak Nabi sebut jadi, nombor 3 hak Nabi sebut jadi. Tengok nombor 4 pula. Nak bagi tuan-tuan seronok ni. Fitnatun takunu fi ummati wa 'azzamaha. Nabi kata kamu akan tengok satu zaman fitnah berlaku di kalangan umatku dan kemudian dengan cepat. Zaman bila tuan? Berita bukan betul pun. Tapi satu orang dia buat naik dalam Facebook, satu orang dia buat naik dalam Twitter, satu orang dia buat naik dalam YouTube, semua pakat share, bahkan berjuta orang sebarkan berita fitnah dan juga dosa besar yang tidak berlaku pun yang tu. Setahun sekali kah? Tiap-tiap jam tuan-tuan boleh tengok dalam internet hari ni macam mana satu benda yang tak betul, yang tuduh orang lain, yang direka-reka, orang pulun untuk buat reka dan fitnah kepada orang lain dan saling melemparkan fitnah tanpa rasa takut, yang tu adalah dosa besar. Zaman mana ni? Mani keluar satu video, ulasan dia tu macam-macam. Hak ulasan A kata video ni ayah dia dera anak dia. Hak B kata tak, hak ni berlaku di negeri ni, hak ni anak dia curi duit, lepas tu yang ayah dia pukul. Manusia tak takut untuk mereka satu benda yang tipu, dan tipu adalah dosa yang dilarang oleh Nabi SAW. Satu orang create benda tipu, dalam masa sejam 10,000, 20,000 orang yang pakat duk share benda tipu tadi, dan tak rasa apa pun bila share benda tadi. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu dekat Auf, Nabi kata, Auf, fitnatun takunu fi ummati wa 'azzamaha. Fitnah ni dugaan besar lah, kecelaruan besar yang akan berlaku di dalam umat aku dan kemudian dia merebak dengan cepat. Zaman bila ni? Auf ibn Malik bila Nabi sebut, dia kata Ar-Rabi'ah, sebab Nabi suruh kira, dia kata 4. Wal khamisah, Nabi kata yafidul malu fikum hatta inna ar-rajula la yu'tal 100 dinar fayatasakhatuha. Dia kata 5. Nabi kata satu hari kamu akan tengok melimpahnya harta di kalangan umatku. Harta jadi melimpah. Dulu nak tengok orang pakai kereta satu kampung sebuah, siapa? Tok Mengulu lah selalunya kereta dia. Hak nak bersalin tengah malam pun Tok Mengulu, hak sakit petang pun Tok Mengulu, hak nak pergi hantar pergi stesen bas ke jauh-jauh pun stesen kereta api pun kereta Tok Mengulu. Hari ni kereta satu kampung satu kah? Hari ni satu rumah dua, kampung dan bandar. 30 tahun yang lalu TV wayang pacak, pakat bayang seorang opang, pakat tengok. Hak tu lah TV, seminggu sekali tayang, gambar 70-an 60-an. Hari ni tingkat atas TV lain, tingkat bawah TV lain, bilik ayah dengan mak TV lain. Nabi kata, wahai Auf, kamu akan melihat kemewahan melimpah ruah di dalam umat aku. Ni kita ni dalam masjid ni tuan-tuan, kita ni ada siapakah hari ni tak ada duit makan sekali je dalam masjid ni? Nescaya tak ada.
Kita hak dalam masjid ni pada malam ni ada tak seorang? Kereta tak ada, motor tak ada, tak sampai berjalan kaki ustaz 6 km kat tangan seorang? Nescaya tak ada. Nabi kata kamu akan melihat wahai Auf, kemewahan akan melimpah-limpah masuk ke dalam umat aku. Dan ketika itu apabila seorang diberikan gaji 100 dinar, maka dia tetap tidak puas. Jadi dah gini. Allahu Akbar. Dulu gaji 1,500. Dia kata kalau naik 2,000 seronok lah, boleh sedekah sikit. Gaji naik dah, naik jadi 2,000. Tak sedekah agak. Hak gaji 2,000, dia kata kalau Allah bagi 3,000, insya-Allah lah tabung Jumaat seminggu nak buh 20. Daripada 2 Allah bagi 3, dia buh tak 20? Tak buh. Sebab apa? Dia kata tak cukup ustaz. 6 hari, 7 hari sebelum dapat gaji mesti habis. Tinggal sikit betul-betul untuk tol, untuk minyak dengan makan tengah hari lah dekat pejabat. Malam makan di rumah. Dulu 2,000 dia kata tak cukup. Allah bagi 3, dia kata tak cukup. Hak 4 tuan-tuan, hak gaji 4, dia minta ada Allah Ta'ala tambah. Ya Allah, tambahkanlah gaji pendapatan bulananku. Allah tambah jadi 5. Bila dapat 5 dia kata apa? Isi 5 pun tak apa nak cukup. Jadi tak ni? Allahu Rabbi. Nabi kata kamu akan lihat wahai Auf, kemewahan masuk ke dalam setiap rumah umatku. Ketika itu kamu tengok orang dapat gaji sebulan 100 dinar, dia akan masih sebut tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Hak 10 pun sampai malam ni duk sebut tak cukup. Situlah dekat mak ayah pun tak mampu nak bagi sebulan 100 200, tak boleh. Pasal apa tak bagi? Mulut sebut apa? Ish, tak apa nak selesa. Bukan kata tak cukup ustaz, tak apa nak selesa. Tak usah duk mohong lah. Ayat-ayat tu tak jadi guna. Ayat tak cukup lah, tak puas hati lah, tak selesa lah. Nabi kata Auf berapa? Auf sebut 5. Tuan-tuan, 5 jadi ke? Nabi kata yang ke-6. Ini nombor 6. Hudnatun takunu bainakum wa baina bani al-asfar fayasiruna ilaikum ala 80 ghayah. Qultu wa mal ghayah? Qala ar-rayah tahta kulli rayatin 12,000 fustatul muslimina yawma idhin fi ardin yuqalu laha al-ghutah fi madinatin yuqalu laha Dimashq. Ni ayat Dimashq. Apa dia ni? Awal tak sat, Auf ibn Malik radhiyallahu anhu masuk Nabi, dia duduk Nabi kata Auf, kira 6 benda. Di antara hari ni sampai kiamat. Di antara aku sampai kiamat 6 benda akan jadi. 1, 2, 3, 4, 5, semua jadi dah. Ini bukan saya sebut nah. Ini ulama yang hurai hadis akhir zaman. Maka Nabi pun sebut yang ke-6. Nabi kata berlaku perdamaian di antara kamu dan Bani Asfar. Semua hadis Nabi sebut Bani Asfar, Bani Asfar, Bani Asfar. Apa dia Bani Asfar? Jumhur ulama hari ni hak hidup tahun 2000, 2001 sampai 2016 ni, jumhur ulama daripada Saudi ke, Syria ke, Mesir ke, Yaman ke, bila mereka sebut Bani Asfar, mereka akan kata Eropah dan Amerika Syarikat. Sebab Bani Asfar ni ayat yang Nabi guna daripada 1400 tahun yang lalu. Nabi kata yang ke-6 wahai Auf akan berlaku perdamaian. Perdamaian ni kita akan bekerjasama di antara orang Islam dengan orang Bani Asfar. Berdamai, kemudian perang dengan satu kaum. Habis perang, perdamaian ataupun orang kata apa? Perjanjian ni dua orang ni bersekutu ni, dua bersekutu ni, siapa dia?
orang Islam dan Bani Asfar. Tuan-tuan kena ingat, hak ni tak jadi lagi, dan yang ni belum berlaku. Orang Islam akan bersekutu dengan mereka ni, berperang dengan satu lagi, tak tahu, wallahu alam siapa dia. Banyaklah andaian dikeluarkan. Setelah kamu berperang, kamu menang, kemudian mereka mengkhianati kamu dan menyerangmu di bawah 80 bendera. Apa dia tuan-tuan? Mereka khianat kita. Cerita ni saya dah sebut dah tahun lepas, iaitu bila menang, geng-geng ni semua buat naik salib. Mereka buat naik salib. Dia kata salib memenangkan kita, salib merahmati kita, Tuhan anak melindungi kita, Tuhan bapa Orang Islam dengar seronok tak? Yang memenangkan sebenarnya Allah Azza wa Jal. Berlaku perkhidmatan macam tu, orang Islam tak setuju dengan logo, dengan tema macam tu. Lalu kita berperang dengan mereka, dengan Bani Asfar di bawah 80 bendera.